Macam-macam respon ada? Macam-macam respon ada minta kerajaan terus pantau, tapi itu bukan hala tuju kita. Kita nak apungkan harga ayam untuk menjimatkan kos subsidi. Namun dalam pada itu kita ingin meninjau apakah sebenarnya manfaat dan juga rasional daripada penamatan subsidi ayam. Jadi kita terus bersama tetamu kita, Sophie. Ya, kita bersama dengan Tuan Muhammad Ezri Samsudin, merupakan Ketua Unit Komunikasi Korporat Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi melihat kepada respon tadi, kewajaran penamatan subsidi dan harga kawalan ayam bermula 1 November. Kita ingin tahu tentang latar belakang strategi ini dan apakah sebenarnya punca di sebalik strategi untuk mengurangkan subsidi ayam. Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada pihak UTM kerana menjemput pihak Kementerian Pertanian untuk menjelaskan isu inilah terutama kepada rakyat. Yang pertamanya adalah pada 7 Disember 2021 di waktu itu kerajaan telah mengenakan kawalan harga ayam. Jadi daripada situ apabila dalam tempoh 2 bulan selepas pada kawalan harga dibuat pada Disember 2021, pada 5 Februari 2022 kerajaan telah mengambil keputusan untuk memberikan subsidi. Subsidi ini diberikan bertujuan untuk bagi membantu pihak penternak disebabkan kerana kos pengeluaran pada waktu itu adalah tinggi disebabkan kerana kos makanan, kos anak ayam dan sebagainya tu waktu itu tinggi. Jadi kos pengeluaran tu tinggi. Jadi untuk memastikan kita dapat mengawal harga pada RM9.40 pada waktu itu kerajaan bersetuju untuk memberikan subsidi terus kepada penternak. Dan subsidi yang kita berikan pada waktu itu adalah dalam range 60 sen sehingga RM1.40 bagi sekilogram. Dan pada kali terakhir iaitu pada 31 Oktober yang lepas, kerajaan telah menamatkan subsidi ini dan juga kawalan harga bagi ayam, dan pada waktu itu harga subsidi yang kita telah berikan adalah sebanyak 80 sen. Dan harga kawalan yang terakhir adalah RM9.40 lah, dan sekarang ini harga itu diapungkan. Ini termasuk juga dengan subsidi kepada telur walaupun masih diteruskan dan juga kawalan harga telur masih diteruskan, namun kadaran kepada subsidi yang diberikan adalah pada tempoh pada waktu yang sama, iaitu pada bulan Februari tahun 2022. Baik, Tuan. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan jugalah berkenaan dengan perbezaan harga ayam sekarang dan juga sebelum ditamatkan subsidi tersebut. Ya. Okey, apabila kita kerajaan mengambil keputusan untuk mengapungkan harga ayam dan juga untuk menamatkan subsidi, kita telah mengadakan beberapa siri tinjauan pada hari pertama Pada hari pertama kita telah pergi ke beberapa pasar raya, pasar borong dan juga kedai runcit di sekitar Nilai, Negeri Sembilan, Sepang, Selangor dan juga di Putrajaya. Dan apabila kita melihat kepada harga waktu itu dan kita bertanya kepada peniaga, harga itu tidak berubah. Sebagai contoh, apabila kita lihat di pasar raya, harganya itu adalah daripada RM7.39 sehingga ke RM8.59. Dan kalau kita tengok sehari selepas pada pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri, kita tengok bagaimana Maidin telah mengumumkan harganya dijual berapa dan juga Lotus pun mengumumkan berapa harganya. Jadi kita tengok ada persaingan dari segi harga di situ. Tapi secara dasarnya kita lihat harganya adalah kurang daripada RM9.40. Dalam masa yang sama, kerajaan selain daripada saluran pasaran ayam di pasar raya, di kedai runcit dan juga di pasar borong, kerajaan juga telah membuat satu inisiatif dengan mengadakan jualan agromadani dan juga jualan rahmah untuk memastikan rakyat mempunyai pilihan ataupun akses kepada pasaran-pasaran selain daripada pasar raya, kedai runcit dan juga pasar borong. Seterusnya kita ingin tahu tentang jumlah subsidi dan data terkini berkaitan dengan apa yang ditanggung oleh kerajaan bagi kos harga ayam sehingga semalam. Okey. Daripada tempoh subsidi yang kita berikan itu sebenarnya daripada Februari sehinggalah pada Oktober tahun ini adalah selama 664 hari
tempoh yang panjang di mana kerajaan telah membelanjakan sebanyak 3.774 bilion. Itu untuk ayam dan juga telur lah. Jadi kadar subsidi yang kita berikan seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, dia adalah sebanyak 60 sen sehingga RM1.40 bagi pada ayam dan juga 10 sen kepada telur. Dan memandangkan harga kawalan bagi telur masih diteruskan dan juga subsidi masih diteruskan. Jadi kerajaan pada waktu ini hanya meneruskan menghentikan subsidi itu hanya untuk penternak ayam pedaging saja. Untuk makluman Terence, pemberian subsidi ini memberi manfaat kepada 3,452 penternak ayam pedaging di seluruh negara dan juga 338 penternak ayam penelur. Ini dalam tempoh 2 tahun inilah. Jadi kerajaan membelanjakan sebanyak itu. Banyak tu. Okey. Dan apa yang rakyat perlu faham sekarang ni adalah implikasi jangka panjang jika pemberian subsidi ini diteruskan dengan subsidi harga ayam ini juga diteruskan. Apa sebenarnya implikasi yang akan berlaku? Okey. Matlamat pemberian subsidi seperti mana yang saya maklumkan pada awal tadi adalah untuk membantu penternak demi kemampanan industri. Jadi kerajaan perlu melihat kepada yang pertama kawalan harga supaya akses kepada harga yang berpatutan kepada rakyat pada waktu tersebut adalah pada kadar yang boleh dibelilah, iaitu sebanyak RM9.40. Jadi untuk menampung keperluan kerajaan supaya harga itu dapat dijual pada RM9.40, kerajaan telah memberikan subsidi kepada penternak bagi menampung kos pengeluaran mereka lah. Sekiranya pemberian subsidi ini secara pukal, saya sebut secara pukal, diberikan secara berterusan, maka objektif pemberian subsidi kepada mereka golongan sasar kita, iaitu mereka yang kurang berkemampuan, akan sedikit berlaku kekurangan lah, disebabkan kerana subsidi itu juga turut dinikmati oleh orang yang berkemampuan, berpendapatan tinggi dan juga 3 juta warga negara asing yang berada dalam negara kita lah. Jadi disebabkan itu kenapa implikasi jangka masa panjang. Dan yang terakhir sekali adalah kita juga telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri. Dan pihak industri juga telah bersetuju untuk memberikan komitmen agar bekalan ayam mencukupi dan juga harga yang ditetapkan adalah tidak tinggi dan boleh dibeli oleh mereka yang tidak berkemampuan dan juga seluruh rakyat Malaysia lah. Ya. Baik, seterusnya kita ingin lihat kepada kesan berantai. Sekiranya berlakunya panic buying ataupun ada yang menjangkakan harga akan terus melambung lebih tinggi daripada RM9.40, akan melambung sehingga mungkin 11 dan ke atas. Jadi mereka beli stok ayam banyak-banyak. Saya rasa diorang ni dah beli peti sejuk baru juga. Mungkin lah. Sebab dah simpan stok ayam banyak-banyak. Apakah kesannya? Dia jadi pemborong dah. Apakah kesannya? Okey, kesan kalau pembelian secara melebihi keperluan ataupun pembelian yang banyak ni adalah pertamanya sekali adalah pembaziran lah. Okey, sebab kita membeli lebih daripada keperluan isi rumah kita. Kerajaan melalui Kementerian Pertanian kita telah menjamin bahawa bekalan ayam ini mencukupi, dan ini kita dapat komitmen daripada pihak industri sendiri. Rakan-rakan industri kita telah memberikan komitmen di mana kita telah mengadakan sesi libat urus. Yang terakhir sekali sesi libat urus kita bersama pihak industri adalah pada 22 Oktober yang lepas, yang mana turut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga wakil-wakil daripada pihak industri termasuk persatuan. Dan di situ mereka memberikan komitmen bahawa harga ayam akan kekal stabil seperti sekarang dan juga bekalan akan mencukupi. Jadi untuk makluman semua, ayam ni dia memerlukan masa 32 sehingga 35 hari untuk kita keluarkan. Maksudnya daripada jadi anak ayam sampailah dia besar, untuk dikeluarkan dia mengambil masa 32 hingga 35 hari. Sekiranya pembelian secara banyak dibuat, maka pasaran akan berlaku herotan di pasaran, dan juga industri memerlukan masa untuk memastikan keperluan yang tinggi pada waktu tersebut dapat
dipenuhi. Jadi disebabkan itu kita menasihatkan kepada para pengguna di luar sana gunakan kuasa kita sebagai seorang pengguna dan belilah ikut keperluan agar berlaku satu equilibrium ataupun keseimbangan di antara permintaan dan juga bekalan, dan dalam masa yang sama kita dapat pastikan harga ayam itu dapat dikekal pada di bawah kadar maksima sebelum ini, iaitu RM9.40. Okey, dan kita boleh guna juga ni kot aplikasi price catcher kan untuk kita betul. tengok juga perbezaan harga, mana lokasi yang lebih murah tuan. Ya, betul. Mudahkan kita belanja dengan bijak. Okey, dan antara yang lain juga tuan, mungkin tuan boleh perincikanlah sejauh mana sebenarnya penawatan harga kawalan ayam ni sebenarnya mampu menyokong kemapanan industri pengeluar ayam tempatan. Okey. Baik. Seperti yang mana yang saya maklumkan tadi, kita telah kawal harga 664 hari tempoh yang panjang lah. Sebelum ini, harga sebelum 7 Disember 2021, harga itu memang diapungkan dan cuma dikawal pada waktu-waktu tertentu saja, sebagai contoh waktu perayaan. Jadi apabila kawalan harga itu berterusan dan kos pengeluaran pada waktu tersebut tinggi, menyebabkan kerajaan perlu memberikan subsidi, maka ladang-ladang tidak dapat beroperasi ataupun mengeluarkan ayam pada kapasiti yang maksimum. Sekiranya penambatan harga itu, kawalan harga itu diadakan secara berpanjangan. Dan juga pihak industri, kalau sekiranya kita berlaku penambatan harga ini, pihak industri juga boleh merancang bagaimana untuk mengeluarkan ayam pada kadar yang maksimum, dan juga dalam masa yang sama kita dapat menarik lebih ramai lagi pelabur. SSR negara kita sebelum daripada tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah di antara 101.4% sehingga 101.7%. Apabila berlaku kawalan harga pada tahun 2022 SSR kita turun 7%, iaitu kepada 93.3%. Maka kita tengoklah ada herotan pada bekalan. Kalau sebelum ini kita mengeluarkan ayam melebihi daripada keperluan, sehingga kita menjadi negara ekspor ke Singapura. Ya, ke Singapura. Jadi ada nasi ayam di Singapura kan. Yang popular tu ayam tu daripada kita. Dah tahulah penonton kita kat Singapura macam mana sekarang. Harga ayam kita dah diapungkan. Mungkin harga nasi ayam di Singapura pun akan meningkat sikitlah. Betul, sudah pastinya kan. Ada penonton kita di sini. Penonton begini. Alamak. Okey, dan sejauh mana pandangan tuan lah berkenaan dengan jualan agro madani ini sebagai satu langkah untuk meningkatkan lagi akses bekalan air kepada rakyat, dalam masa yang sama juga dapat penjimatan kepada rakyat kan, beli harga dengan yang lebih murah. Okey. Seperti saya sebutkan tadi, selain daripada kita ada pasar raya, pasar runcit, pasar borong dan juga kedai runcit, kerajaan telah memberikan satu lagi pilihan kepada rakyat, iaitu melalui jualan agro madani melalui Kementerian Pertanian lah, dan juga jualan rahmah melalui KPDN. Jadi jualan agro madani ini kita adakan pada 1 hingga 14 November ini di 277 lokasi. Tujuan dia adalah untuk memberikan pilihan kepada rakyat. Kalau mereka tak dapat pergi pasar kedai runcit, tak dapat pergi pasar borong, tak dapat pergi pasar raya, boleh datang ke jualan agro madani dan dapatkan ayam di jualan agro madani pada kadar yang rendah. Jadi kita melalui jualan agro madani kita cuba untuk pastikan harga ayam itu dijual dengan harga yang berpatutan, dan ada kita jual combo madani pun. Saya tengok semalam kita ada jual pada harga RM15 untuk seekor ayam, tambah dengan minyak, tambah dengan sayur. Combo. Kita jual secara combo. Jadi itu adalah untuk manfaat kepada rakyat, dan kita berharap rakyat dapat layari portal kami di Kementerian Pertanian dan juga sosial media Kementerian Pertanian, dan dapatkan jadual yang kita telah sediakan, dan boleh pergi ke jualan agro madani yang kita adakan di seluruh negara. Baik, sama-sama kita nantikan jualan tersebut. Terima kasih Encik Muhammad Azri kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.